Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun untuk sambung balik kuliah kita berkaitan dengan 40 amalan mudah menurut sunnah. Kita masuk kepada amalan yang keempat hari ini insya-Allah, iaitu meminta izin 3 kali untuk bertamu. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sta'zana ahadukum thalatha falam yu'zan lahu falyansarif." Atau kama qala Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya daripada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari adalah seorang sahabat Nabi SAW yang berasal daripada Yaman. Datang ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah bersama dengan kaum al-Ash'ariyun. Golongan al-Ash'ariyun datang ke Madinah, beberapa orang naik kapal, maka sampai kepada Madinah. Bila sampai dekat Madinah, mereka memeluk Islam dan menjadi sahabat yang baik. Abu Musa al-Ash'ari ni dikatakan waktu meriwayatkan hadis ni, dia ada kisah yang kita panggil sebagai sebab urut. Sebab urut bagi hadis. Sebab urut ataupun sebab Nabi mengucapkan hadis ni ialah apabila bukan sebab urut lah, maksudnya hadis ni dia ada kisah kenapa Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan hadis ni kepada orang lain. Yang mana pada zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ni pernah minta Abu Musa untuk jumpa dia. Jadi Abu Musa ni pun pergilah rumah Umar khalifah. Jadi bila pergi, dia bagi salam 3 kali, minta izin nak masuk 3 kali, Umar tak jawab. Jadi dia pun balik. Lepas daripada tu Umar tanya dia, "Kenapa tak datang? Aku panggil kamu, kau tak datang pula." Dia kata, "Aku datang dah tadi, dah minta izin 3 kali, tak jawab balik." Sebab Nabi SAW bersabda, "Idza sta'zana ahadukum thalatha falam yu'zan lahu falyansarif." Apabila salah seorang daripada kamu datang rumah orang lain, minta izin untuk masuk 3 kali, tak diberi izin untuk masuk, maka balik. Umar dengar je hadis ni, Umar kata, "Wallahi la tuqimanna ala hadha bayyinah." Demi Allah, kamu kena berikan bukti untuk hadis ni. Kena bawa mari bukti yang Nabi pernah sebut hadis ni. Wa illa la auja'tuk. Jika tidak, aku akan pukul kamu. Aku akan sakitkan kamu. Umar sebagai khalifah, tapi hadis ni digunakan oleh sebahagian yang anti kepada hadis untuk kata, tengok Umar pun ada sanksi dengan hadis. Apatah lagi kita. Zaman Umar tu, Umar ni merintah, lepas 2 tahun lebih Abu Bakar merintah. Maksud zaman tu zaman dekat dengan Nabi. Sahabat baca hadis pun Umar sanksi. Apatah lagi kita yang ribuan tahun. Dia kira apa? Nak tolak hadis dengan hadis. Tak kebelik. Dia macam ada satu orang geng makrifat tu kan. Siapa geng makrifat tu kan? Dia nak macam nak tolak hadis, tapi nak tolak hadis dengan hadis. Tak kebelik. Jadi saya nak kata, sebenarnya Umar ni dia bukan tak terima hadis. Sebab ada je riwayat yang Umar ni terima hadis walaupun tak ada, walaupun seorang je baca hadis tu kat dia. Macam hadis Abdurrahman bin Auf. Umar nak pergi ke Syam kan. Satu hari Umar nak pergi ke Syam masa zaman pemerintahan dia. Tiba-tiba sampai di pertengahan jalan, baru dapat tahu yang tempat yang Umar nak pergi ni kena wabak ta'un. Jadi bila dengar kena wabak ta'un ni, Umar pun mesyuaratlah dengan orang-orang rapat dengan dia pada masa tu, sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar ni. Jadi dalam ramai-ramai itu Abdurrahman bin Auf bacakan sebuah hadis. Abdurrahman kata,
Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Nabi kata, idza waqa'a bi ardin fala tuqdimu 'alaiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kan Nabi kata dalam sebuah hadis, apabila apabila ta'un telah melanda sebuah negeri, kamu jangan pergi masuk negeri itu. Dalam sebuah hadis yang lain Abu Daud, Nabi kata, fa inna minal qaraf at-talaf, kerana bila kita duduk di tempat yang berpenyakit, kita akan kena ataupun kita akan binasa. Okey, ini salah satu hadis yang membuktikan bahawasanya Nabi tidak menafikan jangkitan secara mutlak lah. Sebab memang ada hadis Nabi kata la adwa, kan, tidak ada jangkitan. Jadi ini hadis yang menyebabkan ulama-ulama mentakwilkan hadis Nabi kata tiada jangkitan tu bukan tak ada jangkitan secara mutlak. Sebab Nabi tak bagi orang yang ada seseorang untuk pergi ke negeri yang ada ta'un. Tak boleh pergi. Tak digalakkan pergi. Kalau kita tahu satu tempat tu kena ta'un, jangan pergi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, apabila ta'un berada di satu-satu tempat dan kamu ada di situ, fala takhruju firaran minhu, jangan kamu keluar daripada negeri itu kerana kamu nak lari daripada penyakit tu. So Nabi ajar kuarantin. Nabi ajar konsep kuarantin. Walaupun kamu tak kena lagi penyakit tu, kerana mungkin kamu tak kena tu disebabkan oleh kerana antibody kamu kuat. Jadi kamu hanya jadi pembawa. Kamu tidak ada kesan pada diri, tapi bila keluar mungkin orang lain akan kena. Ini saya tak tahulah, doktor-doktor mungkin tahulah kot, kan. Tapi Nabi nak ajar konsep kuarantin, nak kawal wabak, nak kawal sesuatu wabak. Okey, Umar bila dengar je hadis daripada Abdul Rahman ni, Umar terus terima. Umar tak kata kena bawa saksi, tak. Umar terus terima. Umar terus tak jadi masuk, menunjukkan Umar terima hadis. Habis tu kenapa Abu Musa ni Umar tak terima? Yang ni Umar memakai konsep berhati-hati. Abu Bakar pun ada waktu-waktu dia nak pakai konsep berhati-hati. Bukan kerana dia sangsi pada sahabat tu kerana sahabat menipu. Sahabat ni tak menipu. Tak ada kepentingan pun sahabat nak menipu. Tambah pasal hadis, apa kepentingan nak tipu? Pasal hadis minta izin 3 kali, apa kepentingan nak tipu? Tak ada kepentingan. Lainlah kalau dia buat cerita pasal benda yang dia sedang meniaga, dia bacakan hadis yang puji barang perniagaan dia. Adalah sebab dia, maksudnya bila seseorang nak buat satu benda salah dalam agama ni, dia mesti ada motif. Bukan kata benda salah dalam agama, benda jenayah dalam dunia moden sekarang ni pun, perkara pertama mesti orang tanya pasal motif, kan? Okey, so tak ada motif pun dia nak reka. Cuma Umar ni dia rasa macam mungkin Abu Musa ni silap kot, ataupun mungkin dia salah nukil kot, kan? Jadi bila Umar kata, kalau kau tak bawa saksi, aku sakitkan kau, aku pukul kau. Jadi Abu Musa ni takutlah dia. Umar nak pukul, Khalifah nak pukul. Dia pun pergi tempat perhimpunan orang-orang Ansar selalu duduk. Orang Ansar ni dia ada satu tempat yang dia orang suka duduk sama-sama di Madinah. Antaranya Saqifah Bani Sa'idah. Siapa yang pergi umrah, boleh tengoklah tempat tu, kan. Kawasan tu sekarang dijaga elok, ada taman-taman, dan situlah orang Ansar zaman dulu, di antara tempat-tempat orang Ansar suka berhimpun. Maksudnya kalau setakat berhimpun buat persatuan apa, mamak Muslim, yang tu saya ingat itu bukan Asabiah lagi lah. Sebab ada orang dia salah faham maksud Asabiah ni. Dia ingat Asabiah tu sokong bangsa. Tak, suka kepada bangsa sendiri, membantu bangsa sendiri, yang tu bukan Asabiah. Sebab tu golongan Asy'ariyun pun, golongan yang datang daripada Yaman ni pun, mereka ni bila datang ke Madinah, dia orang kan pendatang, kan. Jadi ada waktu-waktu dia orang ni miskin, tak ada makanan. So apa dia orang buat? Dia orang kehimpunkan makanan sama dia orang. Mana yang ada makanan bawa, kita buat potluck.
Yang tak ada makanan, kalau lapar boleh datang. Nabi bila tengok tu, Nabi kata rahimallahu al-asy'ariyin, moga Allah merahmati golongan asy'ariyun, ana minhum wa hum minni. Mereka daripada aku daripada mereka, dan mereka daripada aku. Maksudnya apa yang mereka buat ni selari dengan apa yang aku ajar, iaitu berkongsi makanan ketika sukar, bantu membantu. Yang tu tak nama asabiah. Asabiah ni apa? Asabiah ni bantu dalam perkara maksiat, dalam perkara batil. Walaupun kita tahu batil, tapi kita bantu sebab dia puak kita. Tu asabiah. Dan asabiah ni boleh kena walaupun pada kumpulan yang kita namakan kumpulan agama. Bohlah nama kumpulan apa pun, Persatuan Islam ke, Persatuan Sunnah ke, tapi kalau kita tolong geng kita, bela geng kita, walaupun kita tahu dia salah, disebabkan dia puak kita, disebabkan kita rasa dia ni kawan baik kita, yang tu asabiah. Walaupun persatuan tu nama Islam, walaupun persatuan tu nama sunnah, walaupun pertubuhan tu nama pertubuhan ahli sunnah, tu asabiah. Jadi orang Ansar ni duduk sama-sama dia orang, duduk sekali sembang, tiba-tiba datanglah Abu Musa ni. Abu Musa datang, dia macam terkejut, muka takut, nak kena pukul kan. Sebab Umar kata kau kena bawa saksi seorang, kalau tak aku pukul. Dia pun takut, siapa pula aku nak cari ni, Nabi dah wafat dah, kau tak boleh tanya Nabi terus kan. Jadi dia, orang Ansar pun tengok, apa hal ni? Dia kata tadi aku baca hadis pada Umar minta saksi pula. Jadi Muhajirin tanya, hadis apa yang kau baca? Hadis ni Nabi kata, aku pernah dengar Nabi kata, idza sta'zana ahadukum salatan falam yu'zan lahu falyansarif. Apabila salah seorang daripada kamu minta izin untuk bertamu 3 kali dan tak diberi izin, maka balik. Jadi orang Ansar kata, kalau hadis tu tak payah orang besar-besar lah, Abu Sa'id pun boleh. Abu Sa'id ni muda lagi, so dia kata kalau tara ni punya hadis tak payah orang besar-besar, tak payah hotai pergi, kami hantar yang muda-muda je. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya benda tu diketahui di sisi orang Ansar, dan nak bagi tahu dalam bab agama ni ada bab yang orang besar pun ada terlepas pandang walaupun benda tu kecil. Ini sebenarnya modal nak lepas diri ustaz lah. Kalau orang tanya soalan kat ustaz kan, ustaz apa hukum ni? Saya minta maaf, saya tak tahu. Saya tak tahu. Ada orang kata, apa ustaz, ngaji sampai PhD ni pun tak tahu. Kita kena jawab, Umar pun ada hadis dia tak tahu. Yang mana Abu Sa'id tahu, orang muda tahu, Umar tak tahu. Ada hadis ini yang disebut oleh Ibn Taymiyah dalam Raf'ul Malam, ketika membicarakan tentang bagaimana nak defend golongan ulama-ulama yang terawal ni. Ada hadis yang mereka terlepas pandang kerana kita adalah insan. Demikian juga yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i, tidak mungkin satu orang yang hidup selepas zaman Nabi mengetahui keseluruhan hadis yang ada. Satu orang tak mungkin tahu semua hadis, tak mungkin. Akan ada yang terlepas satu dua. Kalau dia ni paling alim lah dalam umat ni, mesti ada satu dua dia terlepas. Habis tu kalau dia terlepas tu macam mana Ustaz? Tak apa, orang lain tahu. Kerana Allah Azza wa Jal menjadikan manusia ni ada kekurangan. Yang tahu semua pasal agama ni hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak tahu pun tak apalah, kerana orang lain tahu. So umat ni sifat dia lengkap melengkapi. Sifat umat lengkap melengkapi. Sebab tu mazhab pun ada 4. Mazhab fiqh yang masyhur yang kekal sampai hari ni di sisi ahli sunnah 4. Kerana 4 ni saling lengkap melengkapi. Tak boleh satu orang kata saya ni bermazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i ni lah yang paling betul dalam semua keadaan di sisi Allah. Tak boleh. Saya boleh, semua boleh kata mazhab Syafi'i ni pilihan saya, dan pada penilaian saya ialah yang paling dekat dengan kehendak Allah dan Rasul. Pada penilaian saya tak boleh kata di sisi Allah, kerana di sisi Allah mungkin kebenaran tu ada pada mazhab lain dalam satu-satu isu. Mungkin kebenaran tu ada pada mazhab Syafi'i dalam isu ni, tapi dalam isu lain mungkin ada pada kebenaran itu di sisi Allah, mungkin ada pada mazhab Hanafi, mungkin juga ada pada mazhab Hanbali.
Kerana kebenaran itu dikongsi bersama oleh umat. Tak boleh satu orang dabik dada mengatakan saya betul semua benda. Di sisi Allah, sayalah yang paling betul sekali. Kerana manusia ni dia tak maksum. Sebab itu Imam Syafi'i sebut dalam satu nukilannya, Imam Syafi'i kata, ra'yi sawab wa yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata wa yahtamilus sawab. Maksudnya, pandangan aku, kata Imam Syafi'i, pandangan aku pada diri aku betul, tapi boleh jadi salah. Pandangan orang lain selain daripada aku, pada aku salah, tapi boleh jadi betul. Maksud boleh jadi betul tu di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita bagi laluan pada azan dulu.
So kita sambung sikit lagi tentang hadis ni. Baik. Jadi apabila Abu Musa al-Asy'ari membacakan hadis ni kepada Nabi SAW, maka setelah Abu Sa'id al-Khudri menjadi saksi, maka Umar pun menerima hadis ni. Jadi apa yang kita boleh ambil faedah daripada hadis ni ialah yang pertama sekali, menjadi sunnah bagi orang yang ingin datang kepada rumah orang lain untuk meminta izin kepada tuan rumah 3 kali. Sunnahnya 3 kali. So bila nak minta datang rumah orang tu, rumah orang ni maksudnya sama ada dia tu pemilik pada rumah tu, pemilik asal, ataupun orang yang diberi izin untuk tinggal, sama ada dia tu penyewa ataupun peminjam. Jadi kalau kita nak masuk rumah, walaupun rumah tu rumah kita, tapi bila kita dah bagi dia sewa, maka kita nak masuk dalam rumah tu pun kena minta izin. Ataupun rumah tu kita bagi orang duduk sekejap, tinggal. Jadi selagi mana dia duduk dalam tu dengan izin kita, dan kita bila nak masuk kena minta izin. Kena minta izin. Kenapa kena minta izin? Supaya kita tak terlihat aurat orang yang ada dalam rumah. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, innama ju'ila al-istidhan min ajlil basar, atau kama qala, sesungguhnya pensyariatan minta izin sebelum masuk mana-mana rumah yang bukan rumah kita adalah disebabkan penglihatan. Maksudnya disebabkan Nabi tak nak kita terlihat aurat, terlihat benda-benda yang tak sepatutnya kita lihat. So Islam dalam bab ni dia menjaga adab. Dia menjaga adab. So jangan main rendah je dah masuk. Minta izin. Baik. Maka sebab itu saya sebut di sini, tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah orang lain melainkan dengan meminta izin. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Islam, kerana rumah seseorang adalah hak peribadi dia. Maka selagi belum diizinkan masuk, maka seseorang tidak berhak memasukinya. Ini adalah ijma' para ulama. Tak boleh masuk. Kalau dia tak bagi izin, tak boleh masuk. Kalau masuk, kita dikira menceroboh hak peribadi orang. Okey. Izin ni disyaratkan walaupun pintu sememangnya sudah sedia terbuka. Selagi mana bukan rumah kita, selagi mana kita tak duduk di situ, ada orang lain duduk di situ, jangan masuk. Jangan kata kalau dia tak pergi masuk mesti dia tutup pintu, ni buka aja. No. Kerana buka tu mungkin bukan dia yang buka, angin tolak, ataupun mungkin anak dia yang buka. Maka adab jangan masuk walaupun pintu dah terbuka. Okey? Ini supaya tetamu yang datang tidak terlihat aurat pemilik rumah. Hukum ni terpakai untuk semua rumah yang bukan rumah kita, sama ada yang tinggal di rumah itu pemilik rumah, penyewa atau peminjam. Selagi mana dia mempunyai hak ke atas rumah tu, maka kita kena minta izin bila nak masuk. Okey? Jika tetamu yakin yang pemilik ni bila kita bagi salam dia tak dengar. Kita ni bagi salam 3 kali, tapi kita yakin dia tak dengar ni. Kita tahu dia dalam rumah, kita dah bagi salam 3 kali dah. Assalamualaikum, saya nak masuk. 3 kali dia tak jawab, tapi kita tahu dia tak dengar. Kerana mungkin suara kita tak kuat, ataupun mungkin dalam tu bising dengan suara radio ke apa, dia tak dengar. Boleh tak bagi lagi? Yang ni ulama khilaf. Sebahagian ulama kata boleh, sebahagian kata tak. Nabi kata 3 je lah, kan? Tapi benda ni dia bukan benda ibadat yang akal tak boleh fikir. Benda ni benda yang akal boleh fikir. Bahkan Nabi SAW pun masa dia syariatkan, masa baginda syariatkan hukum ni, dia bagi tahu siap-siap, aku syariatkan minta izin ni supaya tak terlihat aurat. Dan minta izin ni nak bagi tahu kat tuan rumah kita nak masuk. Selagi mana dia tak dengar, maka ia tak dikira sebenarnya. Jadi pendapat yang rajihnya adalah kalau kita percaya dia tak dengar, dan boleh bagi lagi. Cara nak bagi salam tu, nak minta izin tu macam mana? Sunnahnya adalah memberi salam, sebut nama dan minta izin. Berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Bukhari daripada Jabir radhiyallahu anhuma, dia kata ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadaqaqtul bab faqala man dha faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha. Maksudnya para ulama menyebut daripada hadis ni,
Sunnahnya bila kita nak minta izin ni, pertama bagi salam, boleh ketuk pintu. Kadang-kadang kita bagi salam, dia tak dengar, so kita ketuk pintu. Sebab dalam hadis ni Jabir kata, aku datang rumah Nabi SAW. Aku datang rumah Nabi kerana aku nak tanya Nabi tentang hutang yang ada ke atas ayahku. Sebab Jabir ni ada ayah kan. Ayah dia Jabir Abdullah Al-Ansari yang meninggal dalam perang Uhud. So Jabir ni datang nak tanya Nabi tentang hukum hutang bapak dia. Dan dia datang, dia kata, fadaqaqtul bab, aku pun ketuk pintu. Nabi kata, manza, siapa itu? Dia kata, ana. Faqultu ana. Saya sebut. Jabir kata, saya sebut, saya. Nabi kata, ana. Saya. Ka'annahu kariha. Nabi tak suka. So para ulama dia kata, pertama bagi salam, yang kedua boleh ketuk pintu, sebut nama. Jangan sebut bila orang tanya, kita pun bagi salam, Assalamualaikum, ada orang dalam rumah tak, saya nak masuk. Tuan rumah kata, Waalaikumsalam. Ada, siapa tu? Saya lah. Nabi tak suka. Nabi kata, aku. Siapa aku tu? Maksud nak kata macam tu lah. Kadang-kadang orang telefon kita kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini Rozaimi ke? Ya, saya. Kenal tak saya? Mana saya nak kenal? Saya bukan pengecam suara. Kan? Adab. So kalau kita telefon orang, kita bagi tahu, kan, saya ni bersebut nama. Kan? Ni cuba teka. Tak ada pasal orang nak pergi teka nama kau lah. Banyak lagi orang nak teka. Peraduan lagi bagus. Dapat hadiah kalau betul kan. Teka nama kau kan dapat apa pun buat masa aku je. Adab. Kadang-kadang annoying benda tu. Dia ingat orang ingat kat dia kan. Banyak benda lain. Bila orang tak ingat, dia dah kecil hati dah. Sampai hati kau tak ingat aku. Banyak lagi benda pun tak ingat. Dan kita tak ingat dia pun bukan sebab dia penting pun dalam hidup kita kadang-kadang kan. So Nabi tak suka. Ni adab lah. Jangan duk amal benda ni. Saya tu siapa? Bagi tahulah saya tu siapa. Ataupun saya Rozaimi. So orang tahu saya Jabir. So Nabi tahu siapa yang datang nak jumpa dia. Okey? Baik. Digalakkan juga bagi tetamu ni sunnah. Ni cerita pasal sunnah ni. Datang rumah orang, bila kita nak bagi salam, kita jangan menghadap ke pintu. Bila kita bagi salam tu, jangan menghadap ke pintu. Biarlah berada di sisi kanan pintu ataupun belah kiri. Berdasarkan hadis Abu Daud, kata para sahabat, Abdullah bin Busur kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhi lakin min ruknihi al-ayman aw al-aysar. Kata Abdullah bin Busur, Nabi ni bila nak pergi rumah mana-mana puak, Nabi tidak memandang pintu tu betul-betul di depan wajah dia, tetapi Nabi akan berada di sebelah kanan, di sebelah sisi kanan pintu ataupun sisi kiri. Maksudnya bila kita nak datang rumah orang tu, ketuk pintu tapi badan kita berada di sisi kiri. Supaya apa? Bila dia buka aja pintu, kita tak nampak terus apa yang ada dalam rumah. Kerana kadang-kadang ada anak-anak kecil ni, bila orang bagi salam ketuk pintu, dia buka terus. Mak tak sempat nak pakai apa lagi. Mak pakai pakaian minima aja dalam rumah tu. Kalau kita pandang terus ke pintu, menyebabkan kita dah terlihat aurat orang yang tak halal untuk kita tengok. Dan pandanglah ke kiri, berdirilah di sisi kanan pintu ataupun kiri. Kan? Dan menerima tetamu ni dia bukan satu kewajipan, tapi dia adalah sunnah yang dituntut. Maksudnya bila kita bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya datang ni nak bertamu, nak minta izin, boleh masuk? Dia minta maaf lah, saya tak boleh terima tetamu sekarang ni, saya sibuk. So balik lah. Tak boleh lah kata teruknya benda ni tak bagi, aku datang pada jauh. Tak apa, rumah orang lain ada lagi. Tapi kalau kita dah terima dia sebagai tetamu, dan kita kena muliakan dia. Kita kena muliakan dia kerana kita dah terima dia. Tapi sebelum dia masuk, kita boleh bagi tahu siap-siap, saya tak boleh terima tetamu waktu ni, saya sibuk umpamanya. Boleh. Baik, kita tengok amalan yang kelima. Memberi salam kepada mereka yang dikenali ataupun tidak. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia kata seorang lelaki datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi satu soalan yang simple. Ya Rasulullah, mana satukah Islam yang paling baik? Itu soalan dia simple. Mana satu Islam yang paling baik? Nabi kata, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Nabi ajar tentang adab. Sebenarnya soalan tentang ni sahabat tanya kat Nabi banyak. Ayyul islami khair, ayyul a'mali afdal. Banyak soalan yang lebih kurang sama sahabat tanya kat Nabi, tapi jawapan Nabi berbeza-beza. Ada waktu Nabi jawab suruh bagi makan, suruh bagi salam. Ada waktu Nabi suruh salat dalam waktu. Ada waktu Nabi suruh berjihad. Ada waktu Nabi suruh beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Kenapa berbeza-beza untuk soalan yang sama? Kerana yang tanya tu background dia beza. Maksudnya orang yang tanya tu bila ditanya, mana satukah amalan yang baik untuk saya? Maka Nabi jawab tu berdasarkan keadaan dia. Kalau dia tu memang ada duit, maka Nabi suruhlah dia bagi makan. Kalau dia pun makan tak cukup, tak datang kat Nabi, ya Rasulullah, mana satu amalan paling baik? Nabi kata, berilah makan pada orang lain. Dia akan kata, aku nak makan untuk diri aku pun tak cukup, maka akan membebankan dia. So Nabi SAW meraihkan perbezaan manusia dan nak bagi tahu pada kita, jalan nak buat kebaikan ni banyak pintu. Ada orang masuk syurga dengan pintu solat, ada orang masuk syurga dengan pintu banyak puasa, ada orang masuk syurga dengan pintu zakat dan sedekah. Tapi bukan maksud kita boleh abaikan benda wajib kena buat lah, tapi memperbanyakkan solat. Mungkin ada orang yang minat solat sunat banyak-banyak. Ada orang dia tak sempat, dia kerja jadi jaga, jadi guard, kan? Takkan nak solat sunat waktu bertugas. So dia tak mampu. Mungkin dia mudahkan urusan orang lain dalam bab yang lain, membersihkan jalan daripada duri dan bahaya umpamanya, kan? Itu juga adalah sunnah. Bahkan itu di antara tanda-tanda keimanan. Kerana tak ada kepentingan apa pun dia nak bersihkan jalan tu, semata-mata kerana nak supaya orang yang menggunakan jalan tu menerima kemudahan ataupun tak bahaya pada dia. So jalan nak buat kebaikan ni banyak. Ada orang menyampaikan ilmu, ada orang memberikan duit kepada orang lain untuk belanja, maka Allah memberikan kelebihan kepada manusia ni tak sama. Jadi yang ada ilmu lebih sikit daripada orang lain, sedekahkan ilmu. Sebab tu orang pernah tanya pada Imam Malik, kan, kau ni mengajar je, ibadat tak ada, ngajar je kau ni, tak ada ibadat. Imam Malik sebut benda yang sama. Ada orang Allah Ta'ala bagi dekat dia ilmu lebih sikit, maka dia sampaikan ilmu itu juga dikira sebagai amal ibadah. Cumanya kena hati-hati, orang yang bagi ilmu ni pun janganlah sampai mengabaikan benda yang wajib atas dia. Okey, baik. Sebab itu disebut kat sini memberi makan dan memberi salam kepada orang yang dikenali ataupun tidak. Beri makan ni penting, dan benda ni mengeratkan hubungan. Bukan semesti beri makan ni kena buat kenduri besar-besar, tak semesti. Beri makan ni sekadar pun boleh, ha? Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu dengan neraka Allah walaupun hanya dengan sedekahkan separuh daripada tamar. Maksud kamu kena takut dengan neraka, buat amal banyak-banyak walaupun sekadar bagi sebelah je tamar. Kita makan tamar tengok orang sebelah tak ada, kita buat apa? Kita koyak, kan, sebelah bagi dia, nah, kan, bagi. Itu pun dikira sebagai amal baik. Cuma kadang-kadang kita agak tersekat nak buat benda baik ni, sebab ada satu budaya orang kita yang bila buat benda kecil-kecil ni akan dipandang lekeh. Ni pun bahaya juga, kan? Buat benda baik kecil macam mana pun ia adalah kebaikan, dan kita kena iktiraf itu baik. Kita jangan pelekeh, alah macam tu baik tak payah. Dia kalau ada sifat macam tu, dia macam sifat orang munafik zaman dulu lah. Bila orang bagi pemberian banyak-banyak, dia kata, yang tu sebenarnya nak riak aja tu, konon dia seorang aja banyak harta, orang lain tak ada, dia nak bolut semua. Bila orang bagi sikit pula, tak payah pun, benda ni tak payah bagi pun tak apa.
Ni sifat orang munafik. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Fa in ishtaraita lahman aw qidra fa akthir maraqatahu waghrif li jarika minhu aw kama qala. Jangan ada di kalangan kamu ni satu puak yang suka memperlekehkan benda baik, walaupun hanya sekadar. Jangan kamu rasa lekeh benda baik ni, walaupun hanya sekadar kau jumpa saudara semuslim kau ni dengan wajah yang ceria, tak ada apa nak bagi kat dia hari ni, jumpa dia buat muka ceria, itu pun dikira sedekah. Itu pun dikira sebagai sedekah. Itu dikira sebagai perkara yang baik. So Nabi tak bagi kita pelekeh. Jadi siapa-siapa, Nabi kata, yang membeli daging ataupun beli gulai, gulai ni macam lauk lah, Nabi kata banyakkan kuah, cedok kuah tu bagi kat jiran. Tak diisi nak bagi, mungkin tak cukup untuk keluarga, Nabi kata bagi kuah pun cukup. Tapi cuba kita bayangkan hari ni kita bagi jiran kuah aja, kan? Jiran kan tanya, kuah aja ke? Kita pun patutnya kita cakap terima kasih lah, bagi kuah pun awak ingat kat saya, kan? Jadi benda-benda baik ni jangan ada yang lekehkan, walaupun hanya dengan jumpa saudara dengan muka yang senyum. So beri makan memberikan kesan yang baik. Terutama kalau orang musuh dengan kita belanja dia makan. Terima kasih lah awak kutuk saya dalam email, tak apa saya belanja awak makan. Dia akan rasa macam lain, dia ni tak sihat ke apa? Tak, kerana memberi makan akan menguatkan ukhuwah ukhuwah kerana Allah. Maka sebab itu saya sebut dekat situ, saya kata Islam sentiasa menyuburkan perkara yang mengeratkan ukhuwah sesama muslim. Memberi hadiah, sentiasa senyum, mengucapkan kebaikan, memberi makan dan memberi salam adalah perkara yang boleh mengeratkan hubungan ukhuwah sesama muslim. Islam juga melarang perkara yang boleh memutuskan ukhuwah, seperti mencari-cari salah orang, mengumpat, mengadu domba dan seumpamanya. Hadis ini menganjurkan kita memberi salam sama ada kepada orang yang dikenali ataupun tidak. Ini hukum. Jadi kalau kita tengok satu orang tak kenal, sunnah bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So kita kena budayakan benda ni dalam masyarakat, supaya budaya bagi salam ni hidup. Dekat negara Arab, budaya bagi salam hidup. Masuk kedai bagi salam, masuk dalam bas pun bagi salam. Tapi ustaz, kalau naik atas bas, bukan semua orang Islam di dalam tu, ada orang tak Islam. Tak apa, selagi mana ada orang Islam bagi salam. Masuk naik atas bas, Assalamualaikum, kan? Sama, turun turun, kita turun pejabat masuk kedai, kan? 7-Eleven umpamanya, masuk, tengok ada orang Islam bagi salam, Assalamualaikum. Saya pernah masuk 7-Eleven depan Tanjung Malin, dekat Upsi tu. Saya masuk, dia ada bunyi kan, ting tong kan. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Terkejut dia. Waalaikumsalam. Dia ingat malaikat mau masuk. Jaga orang bagi salam agaknya, kan? Kena budayakan bagi salam kepada orang yang kita kenal ataupun tak kenal. Dan di antara petanda kiamat yang disebut oleh para sahabat ialah memberi salam hanya dikhususkan kepada orang yang dikenali. Sedangkan di zaman salafus salih, memberi salam ni dibudayakan kepada masyarakat muslim. Sebab itu dalam hadis Abdullah bin Salam, perkara pertama yang Nabi sebut bila sampai di Madinah yang dia dengar, kata Abdullah bin Salam, ialah Nabi kata apa? Afshus salam wa at'imut ta'am. Sebarkan salam, beri makan. Itu di antara perkara pertama. Nak bagi ukhuwah kita rapat. Hari ni bergaduh, kan? Nabi kata bila orang bergaduh pun nak dalam perkara bergaduh dalam urusan dunia, sampai hari ketiga bagi salam. Kena bagi salam supaya dia dua-dua tu tak terlibat dalam dosa memulaukan saudara Islamnya lebih daripada 3 hari. So bagi salam, Assalamualaikum. Bagi salam adalah syiar tahiyatu ahli jannah, penghormatan bagi ahli syurga. Lebih baik kita Assalamualaikum daripada kita hai, apa khabar.
Hai kemudian bagi salam dulu, kerana kita adalah orang Islam. Baik. Memberi salam kepada orang yang kita tak kenal menunjukkan kita ikhlas memberi salam kerana persaudaraan Islam. Kalau kita tak kenal dia, kita bagi salam. Ni bila dah kenal pun nak bagi. Minta maaf lah, Tan Sri kan, minta maaf, Assalamualaikum, baru nak bagi salam. Maksudnya kita bagi salam kerana pangkat dia, kita bagi salam kerana kedudukan dia, kita bagi salam kerana mungkin dia ada kuasa ke atas kita. Maka kita bagi salam tu ada isu lain selain daripada nak membudayakan sunnah. Sebab itu Nabi kata, ala man arafta wa man lam ta'rif, pada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Menunjukkan kita ikhlas. Ia tidak disebabkan kita mengampu atau kerana terlalu menghormatinya. Memberi salam juga menyuburkan sifat tawaduk dalam diri insan, terutama apabila memberi salam kepada orang yang tak dikenal. So kita tawaduk, siapa pun dia, kita bagi salam. Saya ada seorang syekh dekat Jordan dulu. Dia ni bekas mufti Iraq. Orang besar lah, zaman Saddam tu dia mufti dekat Iraq. 4 mazhab dalam kepala dia. Bila dia jalan je dekat fakulti syariah tu, dia akan bagi salam kepada semua pelajar yang dia jumpa. Padahal dia syekh besar, Abdul Malik As-Sa'di nama dia. So dia akan bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia bagi salam. Padahal kita lah patut bagi salam kat dia, sebab dia lebih tua dan ilmu dia lebih banyak daripada kita. Tapi tak, kerana dia nak ajar diri dia untuk bersifat tawaduk. Baik. Lafaz hadis ini umum, iaitu menyebarkan salam kepada semua orang, tetapi ia dikhususkan hanya kepada Muslim. Kerana ada hadis Nabi kata, la tabda'u ahlal kitab bisalam, kamu jangan mulakan salam kepada orang-orang ahli kitab. Maksudnya kalau orang tu bukan Muslim, orang Islam tak boleh mulakan salam pada dia. Tapi kalau majlis tu ada orang Islam dan orang bukan Islam, boleh bagi. Berdasarkan hadis Bukhari, Nabi SAW pernah memberi salam kepada satu majlis yang bercampur antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Nabi bagi salam. Tapi kalau orang tu kita tahu dia bukan Muslim, kita tak mulakan salam. Kerana Nabi bila tulis surat kepada orang bukan Islam, Nabi kata, Assalamu ala man ittaba'al huda, salam sejahtera ke atas mereka yang mengikut petunjuk. Jadi kalau tak dapat petunjuk, tak dapatlah salam. Jadi kalau kita tak kenal dia, boleh bagi. Saya tak tahu, nampak macam Islam tapi bukan kot. Itu boleh. Sampai kita kenal dia siapa. Ini disebut oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika mana dia mensyarahkan hadis ini. Selagi mana tak kenal, boleh bagi. Bila dah kenal ataupun dia pakai rantai salib, so kita tahu dia Kristian, kita tak bagi salam kat dia. Ataupun dia pakai apa, tanda dekat dahi yang Hindu pakai, so kita tahu dia bukan Muslim, so kita tak bagi. Kita tak mulakan salam kepada orang yang bukan Islam. Adapun menjawab salam yang diberikan oleh orang kafir, yang ni ada beza pendapat. Yang ni insya-Allah saya akan huraikan dalam kuliah yang akan datang. Ada beberapa pendapat bagaimana untuk menjawab salam yang diberikan oleh orang kafir. Kita tak bagi, tapi dia bagi kat kita. Dia nampak kita pergi pasar, dia jual ikan. Dia kata, Haji, Assalamualaikum. Kita pun tengok, dia ni bukan Islam ni. Macam mana nak jawab? InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang saya akan uraikan. Masa dah cukup, Bilal pun dah angguk-angguk bila ustaz nak habis. Jadi saya habiskan, saya berhenti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.